Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mulakan pertemuan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ni. Jadi sama-sama ikut saya tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hakikatnya dengan qada dan qadarnya kita dapat bersama-sama pada malam ni, dan dialah yang telah menghadirkan kita pada malam ni dengan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita sambung pengajian tasawuf, pengajian nak bawa hati kita semakin bersih dan semakin dekat kepada Allah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ingatlah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita beroleh kebahagiaan. Ingat tu tuan-tuan ya. Lagi dekat lagi bahagia, lagi dekat lagi bahagia, lagi dekat lagi banyak pertolongan Allah akan sampai dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat, tuan-tuan ya. Jadi tak rugi untuk dekat kepada Allah. Yang rugi ni orang yang jauh daripada Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada banyak masalah, susah masalah kita nak selesai, tuan-tuan jangan cari jalan penyelesaian masalah dulu, cari Allah dulu. Cari hubungan dengan Allah dahulu. Ingat tu tuan-tuan ya. Kita baiki hubungan dengan Allah dahulu. Sebab masalah kita takkan selesai kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik ya. Kalau kita tak ada masalah, kita dalam keadaan biasa-biasa sahaja, kita banyak dekat diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan kehidupan kita nah. Allah beri ketenangan ya. Allah beri rasa kasih cinta kepada Allah dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Jadi pengajian tasawuf ni tuan-tuan, kita ni ingat, kita ni sentiasa ada kerja. Tuan-tuan ya, kita ni tak ada masa yang kita ni tak ada kerja. Bila kita masuk pada perjalanan tasawuf, bukan pengajian. Pengajian tasawuf ni inilah waktu maghrib ni je lah, 2 minggu sekali kita berjumpa nah. Tapi perjalanan yang mana kita ni sentiasa berjalan kepada Allah, tuan-tuan. Bila kita berada dalam perjalanan tasawuf ini, tuan-tuan kena ingat nah, mujahadah kita. Mujahadah. Mujahadah ni apa? Usaha ikhtiar kita, usaha bersungguh-sungguh kita dengan Allah ni 24 jam. Itu sebenarnya kerja kita, kerja mujahadah tu kerja kita, tuan-tuan ya. Jadi kerja mujahadah ni hakikatnya 24 jam. Apa kerja mujahadah kita? Mujahadah kita dalam kita berjalan dalam pengajian untuk menuju kepada Allah ni, mujahadah menjaga hati, tuan-tuan ya. Jadi nak jaga hati ni 24 jam. Pertama, untuk mujahadah hidupkan hati itu, tuan-tuan. Itu amalan kita nah. Jadi hati kita ni sentiasa nak hidup dengan zikrullah, tuan-tuan ya. Hati kita ni sentiasa nak hidup dengan banyak menyebut nama Allah, dan hati kita ni sentiasa nak dihidupkan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan mujahadah itu berterusan. Lagi mana kita hidup, hati ni terus nak dibawa kepada Allah, nak dibawa kepada Allah. Selagi kita tak sampai lah, tuan-tuan ya, selagi kita ni Allah tak angkat menjadi kekasih dia, kita teruslah mujahadah sampai Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan para kekasihnya, tuan-tuan kita. Jadi para kekasih Allah ni dua, dan ya,
Ada satu dipanggil wali-wali Allah secara umum. Yang kedua dipanggil wali-wali Allah secara khusus. Tuan-tuan ya. Wali-wali ni siapa tuan-tuan? Wali-wali ni kekasih-kekasih Allah. Kenapa dipanggil wali tuan-tuan? Wali ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri dia. Itu dipanggil wali-wali Allah. Sebab tu wali-wali Allah ni mereka ni disebut orang yang dalam pemeliharaan Allah. Perkataan wali ya, wali ni maksudnya jagaan. Jadi sebab tu wali-wali Allah ni Allah jaga mereka, jaga daripada maksiat tuan-tuan ya. Jaga mereka daripada kelalaian. Allah buat hati mereka sentiasa baik dengan Tuhan, hidup dengan Allah. Itu dipanggil wali-wali Allah nah. Wali-wali Allah secara umum ni semua orang beriman. Kita tuan-tuan mudah-mudahan dapat jadi golongan tu pun tak apalah tuan-tuan ya. Golongan wali-wali Allah yang umum adalah semua orang beriman. Yakni beriman ni siapa? Beriman ni adalah orang-orang yang takut kepada Allah bila mereka jatuh dengan dosa. Orang beriman ni adalah orang-orang yang sentiasa sibukkan diri dengan kebaikan. Orang-orang yang duka cita bila dia buat dosa, dia istighfar, taubat kembali kepada Allah. Orang beriman itu adalah orang-orang yang sentiasa menolak diri dia daripada segala perkara yang lalai. Disebutkan dalam Al-Quran tu begitu sifatnya. Sifat orang beriman ialah mereka yang menjauhkan diri mereka daripada kelalaian. Adapun orang munafik tu bukan wali-wali Allah. Orang munafik ni dia buat dosa tak rasa apa tuan-tuan, nak dilupakan dosa-dosa dia dan hidup dia terus dengan perkara yang Allah murka dan sebagainya. Walaupun dosa kecil, orang beriman dosa kecil pun ditinggalkan tuan-tuan ya. Yang tu wali umum. Semua orang beriman wali umum. Orang yang takut dosa, orang yang sentiasa hidupkan hati dengan Allah tu wali Allah tu. Orang yang Allah kasih tu. Adapun wali Allah yang khusus, wali Allah yang khusus ni maknanya mereka-mereka yang hati mereka sampai kepada Allah dengan habis dah perjalanan mereka ini, dengan tamat hawa nafsu, mati habis hawa nafsu, tamat dah sifat-sifat mazmumah, tak ada lagi kehendak-kehendak dalam hati mereka melainkan hanya kepada Allah. Hidup mereka ni sampai kepada tahap nafsu mutmainnah. Jadi Syekh Abdullah kata wali Allah yang khusus ni adalah nafsu mutmainnah dan ke atas lah. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang sudah tidak ada kehendak lagi dalam diri dia melainkan hanya kehendak kepada Allah. Makna kosong dah, habis. Tuan-tuan kita usahalah tuan-tuan untuk jadi kekasih Allah, sama ada yang umum ataupun yang khusus. Jadi sebab tu mujahadah dalam pengajian tasawuf ni, mujahadah nak sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dunia sampai akhirat gitu tuan-tuan. Tuan-tuan kita kena ada perasaan nak kepada perkara tersebut. Sebab tuan-tuan esok balik akhirat, tuan-tuan kita tak ada peluang dah nak jadi kekasih Allah yang tertinggi ni. Tuan-tuan jangan kita kata tak apalah ustaz, jadi saya jadi orang biasa-biasa pun okeylah. Saya masuk syurga nombor 6, nombor 5 pun okey. Kita cakap sekarang. Akhirat kita menangis tuan-tuan. Dia orang yang tak menangis ni dia bersama dengan syurga Jannatul Firdaus lah. Syurga bersama dengan Nabi itu paling tak menangis, paling tidak menyesal. Orang nombor syurga nombor 7 dia akan menangis juga tengok orang syurga nombor 6. Begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Tak ada orang yang tak menyesal di akhirat kelak tuan-tuan. Walaupun dalam syurga dah dia akan menyesal. Ya Allah, kenapa hari tu aku tak banyak lagi amal? Kenapa aku tak buat sungguh-sungguh lagi? Dia akan menyesal juga. Sebab tu tuan-tuan kita ni dekat dunia maksimalkan. Maknanya biar kita ambil akhirat ni paling tinggi lah. Bila cita-cita kita tinggi tak apa tuan-tuan ya. Sebab tak ada peluang lagi kita nak ulang balik kebaikan-kebaikan ni, sahaja peluang untuk kita mendapat darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah. Jangan kita rasa tak layak lah, malu lah, siapalah aku tu, syaitan belaka tu. Syaitan belaka tu. Dia tak nak bagi kita beramal banyak-banyak, dia kata lah kau siapa kan, kau dosa banyak kan, menyebabkan cita-cita kita kepada Allah tu kecil. Tapi dunia kita nak besar-besar kan. Sebab dunia tak apa tuan-tuan, dunia ni besar-besar macam mana pun kita akan tinggalkan. Dan dunia ni hilang pun kita boleh ambil, tapi akhirat esok hilang tak ada dah. Gitu tuan-tuan ya. Dan mujahadah yang kedua ialah mujahadah kita sentiasa jaga hati daripada segala perkara maksiat, perkara yang Allah murka dan sebagainya, supaya hati kita ni sentiasa semakin dalam pandangan Allah, semakin dalam redha Allah gitu tuan-tuan. Itu kerja kita nah. Setiap masa itulah kerja kita. Ahli tasawuf dia bekerja dengan Allah, dipanggil ahlillah nah. Ahlillah ni sentiasa hati dia hidup dengan Tuhan gitu tuan-tuan. Dia kalau ikut martabat orang berjalan kepada Allah ni, berjalan ni maknanya berzikir ke, baca Quran ke, sembahyang ke, tuan-tuan nak sembahyang sunat qabliyah ke, ba'diyah ke, apa saja jenis amal ibadat, 3 martabatnya. Martabat pertama adalah orang yang beramal ibadat ni dia kasih nak syurga, nak pahala. Itu pun bagus, tak ada masalah, okeylah tu, bolehlah tu tuan-tuan ya. Yang penting dia yakin dengan janji Allah, dia kejar syurga. Itu martabat pertama. Martabat kedua, kita ramai-ramai ni tuan-tuan ni,
Kita belum sampai makom nombor 1 tu. Makom nombor 2 ialah beramal ibadat, pakai jubah, pakai minyak wangi, tuan-tuan, pakai serban dekat badan ni kan. Maknanya kita buat indah-indah ni semua untuk Allah. Kenapa? Kita nak dekat dengan dia. Tu tinggi sikit. Nak dekat, nak dapatkan sayang dia, nak redha dia, nak dekat. Tuan-tuan ya. Martabat nombor 1. Martabat nombor 1 bukan nak dekat dah. Dia beramal ibadat kerana dia rindu nak jumpa dengan Allah. Dia tak kira dekat dah sebab dia dekat dah. Dia ada cinta dah. Dia tak sabar dah nak bertemu dengan Allah. Kata Nabi SAW, orang-orang yang Allah kasih, orang-orang beriman. Ni kata Nabi hadis Nabi kata, seseorang yang beriman kepada Allah itu, bila habis satu solat, dia rindu pula nak solat yang seterusnya. Kita tak ada perasaan tu, tuan-tuan ya. Kita habis solat maghrib, habis gitu lah. Kau ada sahabat-sahabat kita rindu pula nak sembahyang isyak ni kan. Tak ada, kita kosong gitulah kita. Tapi orang beriman ni, dia habis sembahyang zuhur, dia tak sabar pula nak sembahyang asar. Sebab tu sebelum masuk waktu asar tu, dia ada dah. Tuan-tuan, sebelum Allah panggil tu, dia sedia ada dah. Kita ni Allah panggil tak datang lagi, tuan-tuan. Tu kita saya sekali sama lah, tuan-tuan. Kita perasaan kita dengan Allah ni tak sampai tahap nombor 1. Sebab kita ni masih belum dapat cinta rindu dengan Tuhan. Kalau kita sembahyang ni, bukan atas dasar kita rindu dengan dia. Kita sembahyang ni, kita baru nak dekat dengan dia. Sebab kita dosa banyak. Kita martabat nombor 2, tak boleh kata apa, tuan-tuan. Jadi orang yang sudah ada asyik sedap dengan Tuhan ni, sebab hati dia terlalu bersih dah. Tak ada selain daripada Allah. Tapi tak apalah, tuan-tuan, kita usaha duduk atas maqam nombor 2 ni. Usaha mujahadah. Jatuh bangun atas rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita suatu hari nanti, tuan-tuan ya. Ada orang duk PM saya, tuan-tuan, nak tanya ustaz, saya dah rusing, stres, dia kata. Kenapa? Panjang dia tulis Nanti saya post lah insya-Allah. Tapi saya tak tulis, saya jawab dekat pakai voice. Dia kata sebab saya ni ustaz jalan-jalan jatuh, tak larat dia saya ni ustaz kan. Jadi tuan-tuan jangan putus asa. Tak apa, tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni akan terus mengampunkan dosa kita, kata Nabi, walau 70 kali dosa tu kita ulang. Tapi ingat, jangan bermain-main mempersenda-sendakan sifat pengampunan Allah tu saja. Jangan bila nak buat dosa, tak apalah, Allah kan pengampun kan. Buatlah, Nabi kata 70 kali, banyak tu. Aku baru ulang 3 kali kan. Banyak kali lagi aku boleh ulang. Itu mempersenda-sendakan, jangan. Itu maknanya kita memperendah-rendahkan Allah. Jangan. Makna kata Allah ampunkan dosa kita selagi mana kita membesarkan dia. Kita menghormati, menjaga adab dengan dia. Kalau gitu kita mempelekeh tak boleh, tuan-tuan kita. Makna kata dengan dosa ni, kita bila nak terjatuh tu, kita usaha dulu. Ya Allah, aku nak buat dosa ni, ya Allah kan. Kita rasa nak buat sangat, minta dengan Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan terbuat ataupun duka cita tu, bukan terbuat, tak apalah, nanti Allah ampunkan. Tu tak boleh, perasaan gitu tak boleh. Jadi jangan putus asa, terus bangun gitu. Rahmat Allah itu luas. Ingat kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya selalu ingat perkataan Syekh Abdul Qadir ni. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan putus asa, minta ampun dengan Allah. Kemungkinan itu dosa kamu yang terakhir. Saya selalu ingat yang tu. Kita rasa dia soalan tu ditanya kat saya, dia kata, ustaz, saya nak taubat dengan Allah, tapi saya dalam hati saya tahu saya akan buat balik benda tu. Tuan-tuan tak? Kita jangan jangka-jangka benda buruk tu. Kita janganlah aku taubat ni nanti aku buat balik. Kita tak tahu depan kita macam mana. Syekh Abdul Qadir kata, kita mungkin ni dosa kita terakhir. Kita minta ampun sungguh-sungguh, kita tak tahu Allah nak bagi hidayah pada kita atas jalan mana. Mungkin itulah dosa kita yang terakhir, dan kita harap macam janganlah, lepas ni aku buat pula. Kita awal-awal lagi dah rasa macam tu, dah buang rasa tu. Mungkin inilah taubat aku yang terakhir. Syekh Abdul Qadir Jalani sentiasa memberi dengan kita semangat. Mana kata kalau kita bertaubat, kita berazam, mudah-mudahan ini mungkin yang terakhir, lepas ni dah tak ada dah. Kita tak tahu, hidayah milik Allah, kita akan jadi orang yang benar-benar bersih, Allah angkat dan sebagainya gitu, tuan-tuan. Baik, kita sambung pengajian kitab kita ni. Baik, ni pengajian lah, tuan-tuan, tapi kerja buat kita tu saya sebutkan, tuan-tuan. Jadi kerja buat kita tu kena sentiasa berjalan tu 24 jam. Sentiasa berjalan sampai kita menjadi ahlillah lah. Orang yang disebut sebagai ahlillah, orang dekat dengan Tuhan, tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan ni apa nama tu, saya terlintah nak sebut dengan tuan-tuan ni. Bila ada terlintah ilham ni, kena sebutlah, Allah lintahkan, tuan-tuan ni. Tuan-tuan kenal lah Ustaz Habib Omar. Habib orang panggil dalam apa, dia ada datang masa kena ngajar tafsir ni. Habib apa nama dia? Bukan Ustaz Habib Yaman tu tak. Yang dia ada main kuda tu, main apa, dia ada kuda apa, Habib apa nama dia? Habib Omar ke apa nama dia? Habib Umar, tak ingat saya, tuan-tuan. Jadi wallahu a'lam, tuan-tuan ni. Tengok dia duk asah kerih, tuan-tuan ni.
Ustaz Habib apa nama tak ingat. Asal kerih dia duk main kuda sekarang ni tuan-tuan tak? Ustaz Habib Nizamuddin. Allah, dia Habib apa nama dia? Dia tasawuf, dia punya apa Facebook Habib apa? Habib Nizamuddin. Ustaz Nizamuddin. Ustaz Nizamuddin Omar kan? Oh gitu. Saya tak tahu. Baru hari ni tahu Ustaz Asbab menantu dia punya lagi. Baik, tengok dia duk asal kerih. Dia ni ada berhubung dengan grup Nusantara Malaysia ni. Jadi ada orang duk sembang-sembang dengan saya satu malam, hari Rabu malam kami, saya jumpa dengan sahabat-sahabat kuliah ni. Dia orang kata dengan saya, ustaz kata tak tahulah, nampak Ustaz Nizamuddin ni duk asal kerih ni lain macam ni, tuan-tuan. Wallahu alam, tuan-tuan ni. Kita tak tahulah, kita sedia jelah, tuan-tuan kita nah. Wallahu alam. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan ni, maknanya ialah akhir zaman ni dia memang akan berlaku, wahara ni akan berlaku, tuan-tuan kita. Jadi kita banyak dekat dengan Tuhan, gitulah tuan-tuan ya, banyak zikir dan sebagainya lah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Gitu saja je saya buka-buka sikit tu, wallahu alam lah. Dan kita sebagai orang Islam ni sentiasa bersedia, tu je lah. Jangan leka-leka gitu lah. Kita kalau orang kata leka-leka esok baru nak minta tolong dengan Tuhan, lambat dah kan. Kita lala ni pun kena sedia-sedia dah. Dekat-dekat nak pergi RU ni, tuan-tuan kita. Wallahu alam lah tuan-tuan, kita saja dia sebut tuan-tuan. Baik, dan seterusnya tuan-tuan ya. Sebab ilham tu datang, Allah lintah. Kenapa? Sebut jugalah dah Allah lintahkan. Tiba-tiba nak baca lintah. Ada benda tu tak apalah tuan-tuan ya. Baik, dan ketahui olehmu bahawasanya, tuan-tuan ni cerita bab mulut ni, tuan-tuan ni bab mulut. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu, tuan-tuan ya, perkataan yang keluar daripada bibir kita ni lah. Ni antara perkara-perkara yang akan keluar ni. Maknanya perkataan yang keluar daripada bibir kita ni 3 perkara je tuan-tuan ya. Ada kalanya taat, tu satu lah. Taat ni apa? Quran, zikir, tuan-tuan nak. Zikir ni macam-macam lah, istighfar dan sebagainya tuan-tuan ya. Tuan-tuan, hari ni ada orang, baru malam tadi ada seorang post kat saya daripada Facebook Pro Media Tajdid. Kupasan Ustaz Halim Hasan. Tuan-tuan ya. Dia cerita pasal zikir Allah ni tak ada dalil Nabi, tidak ada syariat, tidak disyariatkan. Maka dia kata hujung kesimpulan ni, dia kata tak payahlah zikir Allah. Ada orang tanya, ustaz minta pandangan, betul ke perkara ni? Saya nak sebut dengan tuan-tuan, kalau saya nak jawab panjang dalam kuliah ni. Zikir Allah ni ada ulama tulis dia punya kisah cerita pasal zikir Ismul Zat ni 300 lebih muka surat. Kalau tuan-tuan nak baca tak larat. Jadi zikir Allah ni ada disyariatkan, ada ayat Quran dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dengar ada ustaz-ustaz yang kata tak perlu zikir Allah ni tak ada dalil Nabi tak buat dan sebagainya, tuan-tuan jangan dengar tu. Tuan-tuan ya, itu adalah golongan-golongan yang sebelah Wahabi. Ibn Taymiyah lah pengasas yang menyatakan zikir Allah ni tidak ada dalil. Dialah yang menolak kepada pengamalan zikir Allah. Jadi kalau ada orang duk share tu tak apa, zikir Allah balik tuan-tuan ya. Saya boleh nak jawab hujah tu dalam kuliah ni, tapi panjang nanti tuan-tuan. Saya boleh jawab, tak apa. Nanti tentang soalan tu orang duk hantar kat saya tu, saya boleh masuk dalam grup tuan-tuan ya. Tapi saya ada sebut pula nama orang tu, tapi nanti saya minta izin dengan dia dah. Dalam 10 minit kok saya syarah tentang dalil zikir Allah tu ada, jangan risau tuan-tuan ya. Zikir Allah. Tuan-tuan ya. Mereka yang duk komen zikir Allah ni tak ada dalil, buat tak ada faedah dan sebagainya, sebab mereka bukan ahli tasawuf. Tuan-tuan ya. Tak apa, jangan risau, zikir Allah banyak-banyak. Allah zikir lah. Sebab saya sebut ada kalanya taat, zikir Quran. Nanti dengar ada ustaz-ustaz kata tak ada zikir Allah ni, tuan-tuan pun jadi tak jadi nak berzikir. Tuan-tuan ikut je tuan-tuan ya. Apa nama tu? Zikir Allah ni, Allah ni dengan niat kita nak ingat nama dia, nak dekat dengan dia. Tu niat kita, tak ada masalah tuan-tuan ya. Tak apalah tuan-tuan ya. Baik, sama ada yang sebut daripada bibir kita ni taat ataupun maksiat. InsyaAllah kita ni dok lah tuan-tuan, insyaAllah maksiat ni ngumpat orang. Tuan-tuan, kita punya bibir ni bila kita rajin zikir, rajin baca Quran, tuan-tuan dia tak akan buat maksiat, insyaAllah. Dia akan berat. Nak mengata orang ni dia tersangkut nanti. Dia tak boleh nak mengata orang, sebab bibir ni Allah berkat dengan ketaatan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kalau kita secara tak sengaja kita terkata orang dan sebagainya, tuan-tuan jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu. Kita terumpat, astagfirullah, aku ni terumpat orang kan, jumpa balik orang tu. Kalau kita tersakit hati orang, jumpa balik tuan-tuan ya. Bab mulut ni bahaya tuan-tuan ya. Sebab Nabi sebut orang yang mulut ni tak selamat ni tuan-tuan, esok mati syahid pun sangkut. Ada Nabi sebut dalam hadis, maknanya ada orang mati syahid ni, sahabat kata ni mati syahid ni, Nabi kata dok, lidah dia jahat, Nabi kata sangkut dia tuan-tuan. Kata Nabi SAW, al-muslim
Orang Islam yang sebenar itu man salima lisanuhu 'alal muslim, gitulah. Man salimal muslimuna 'ala lisanih. Al muslim man salimal muslimuna 'ala lisanih atau kama qala. Orang hakikat orang Islam itu ialah mereka yang orang Islam yang lain selamat daripada lidah mereka. Itu orang Islam yang sebenar, tuan-tuan ya. Jadi kalau lidah ni duk mengatur orang macam-macam tu bukan Islam tu. Tuan-tuan ya. Tu mungkin munafik dan sebagainya ya. Kalau kita terbuat nak macam mana, minta ampun, minta maaf gitu ya. Jadi kadang-kadang perkataan kita ni taat, itu alhamdulillah. Mintalah pada Allah supaya Allah berkat lidah kita, tuan-tuan ya. Sebab tu kita ada doa, Allahumma barik lana, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi jasadina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi lisanina. Minta Allah jaga lidah kita daripada perkara-perkara yang bukan-bukan. Atau maksiat atau yang harus yang sia-sia. Tu benda lah. Bila lidah kita ni 3 perkara ni je lah yang keluar lidah kita ni, sama ada taat, maksiat atau yang harus yang sia-sia. Tuan-tuan gitu Kita orang beriman ambil mana? Ambil taat je. Sia-sia pun tak nak. Sia-sia ni esok lama, akhirat esok lama di hadapan Allah. Jangan sembah hal sport ring kereta, tuan-tuan tak. Jangan lama-lama sangat sembah hal bola, sembah hal Mobile Legends kereta apa, game-game dan semua jangan Maknanya sembang tu boleh ada manfaat akhirat, tak apa. Sembang hal perniagaan, nak mula berniaga macam mana kan? Untuk apa berniaga? Nak tolong Islam. Tak apa, sembang hal perniagaan. Niat kita jatuh tu yang baik, tak apa. Saja nak tambah kekayaan, nak beli rumah banyak-banyak, tak usah. Itu sia-sia tu lara. Jadi tuan-tuan, sia-sia ni, dunia ni tak jadi sia-sia kalau dunia tu bawa akhirat. Gitu tuan-tuan Tapi dunia ni kalau bawa kepada dunia semata-mata, sia-sia, tak usah. Tuan-tuan Sebab tu kita nak cerita hal apa? Nak cerita hal tukar exhaust kereta ke dan sebagainya. Apa tujuan? Saja suka-suka, tuan-tuan tak? Kalau suka-suka tak payah. Tuan-tuan, insya-Allah tanya nak jawab apa tu? Membazir tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, orang kaya ni dia punya dosa akhirat apa? Membazir. Ada seorang kata, "Ustaz, duit saya kan, saya ada 3 juta, ada 4 juta dalam bank kan. Saya nak beli kereta tiap-tiap tahun, saya nak tukar duit saya. Betul duit awak, tapi membazir tak? Membazir dosa tak? Membazir dosa." So Allah Subhanahu Wa Taala bagi duit suruh membazir ke? Tak. Allah bagi duit untuk kita gunakan kepada perkara-perkara yang baik. Membazir tetap haram, tetap berdosa. Ada 2 biji dah kat rumah, nak tukar lain gitu, tak nak. Tukar. Ya, duit saya banyak, bukan duit awak, duit Allah. Allah pinjamkan sekejap je pada awak Dan sifat awak membazir itu dosa besar. Sebab kata Allah la aqu innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya membazir itu sahabat-sahabat syaitan. Kata kalau tanya Syekh Abdullah ni dia kata apa? Dengan dunia biar berpada-pada, jangan lebih-lebih sangat. Mana kata dah ada kereta nak tukar, jangan lebih-lebih sangat. Kita ni kena ada sifat qanaah dengan dunia. Mana kata kita dah ada kenderaan, dah cukup boleh berjalan, cukuplah. Kan orang kata dah selesa, lainlah. Macam kita ni ulang-alik jauh, nak kereta lebih elok. Ya, ada tujuan-tujuan, masalah untuk kebaikan keluarga, tak apa. Ni saja-saja tukar-tukar, pusing mesti gudang je kan. Saja tukar kan. Puas dah pakai Myvi, nak tukar lain Tuan-tuan fikir, kalau saya fikir gitulah. Myvi tu maknanya tak ada keperluan pun. Anak kita pun tu je contohlah, tak ada keperluan. Saja Ustaz nak seronok selesa sikit kan. Kalau saya fikir, kalau saya tambah duit untuk dunia saya tu, lebih baik saya infakkan duit saya, tanggung berat tahfiz ke dan sebagainya. Saya fikir gitu. Saya fikir daripada habis duit saya habis ke dunia, baik saya bawa ke akhirat. Ada orang tanya saya, dia ada kereta sebiji, dia tanya pandangan saya, "Ustaz, saya ni rasa nak tukar kereta." Pandangan Ustaz kan, dia beli Honda kan, harga 43,000, tuan-tuan 40 lebih dia ada wira, dia pun dah tua dah, tuan-tuan Saya bagi jawapan pun tuan-tuan saya tak kata ya, saya kata gini Ji fikirlah, kalau Haji beli kereta Honda tu 43,000 habis kat dunia, tuan-tuan Kalau kita beli kereta pun nak bagi masjid pun sekali-sekala je pergi masjid, bukan kereta tu pergi ambil orang pergi kuliah, berceramah, ambil ustaz tu kena duduk situlah kan, jarang-jarang guna. Tapi kalau Haji bawa 43,000 ni kan, sedekah ke masjid ke surah, Haji ambil duit ni kat akhirat esok, bukan setakat kereta kan, syurga besar Allah bagi. Saya bagi jawapan gitu, dia pun termenung mikir seorang kan. Lama lepas tu tengok dia beli juga. Ingat-ingat bagi jawapan tak dibeli, dia beli juga ikut dia dah. Kita dah tolong bagi pandangan kan. Dia beli juga ikut dia. Tapi dia kata ustaz, kereta saya bagi anak ni. Tak apa. Dia beli juga dia bagi anak dia. Tak apa lah, mungkin ada sebab dia nak tolong anak dia sebagainya.
Itulah tuan-tuan ni, maknanya perkara yang sia-sia ni pun kita tak bercakap, kita tinggal. Sebab dia cakap benda yang sia-sia ni menggelapkan hati juga, tuan-tuan gitu lah. Tu kat atas tu kita baca dah. Yang Malik Medina tu, Malik Medina yang atas dia cakap apa? Bila cakap sia-sia ni hati keras, tuan-tuan nak badan lemah dan sebagainya. Baik, maka jika ada ia taat, yang kita cakap ni taat, amal makruf, kita zikir, Quran dan sebagainya, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang dengan kejahatan. Ni wajib, tuan-tuan ya. Kerja ni bukan kerja ustaz ingat ustaz, tuan-tuan ya. Amal makruf nahi munkar dengan bibir ni wajib. Kalau kita tak buat, dosa besar dengan Allah. Esok Allah tanya lidah kita nak jawab apa Jadi tuan-tuan, kita kalau tengok perkara ni berlaku, memang kita kena busy body kan. Kadang-kadang kita kata tak boleh ustaz jaga tepi kain orang, buka aib orang. Tak, tu salah. Pandangan tu salah. Tuan-tuan ya. Dia yang salah ni, kita cari aib orang ni tak ada apa-apa, kita duduk intai-intai, duduk tengok-tengok kan. Rumah dia elok, kita nak pergi tengok apa salah tu tak boleh. Kita mencari-cari tak boleh. Tapi kalau benda tu memang depan mata nampak dah, setiap malam nampak orang lelaki datang rumah dia naik kereta satu pagi masuk kan, kita tahu tu janda dan sebagainya kan, nampak dah. Kita kata tak apalah ustaz, biarlah kan, kita tak boleh sibuk hal orang tu, tak betul. Betul ya. Yang tu kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu, kalau tidak berlaku maksiat lah. Gitu tuan-tuan ya. Saya pernah hari tu sekali gitu juga. Duk tengok lama saat kereta tu parking, saya pergi rumah ni, ketuk pintu tuan-tuan tak, kasut semua duduk dalam. Saya kata kenapa ni? Saya 3 orang masa tu, tuan-tuan tak. Saya tengok lama kereta tu parking situ, mak ayah dia tak ada, mak ayah dia kerja, tuan-tuan tak. Lama ni cerita betul, tuan-tuan. Saya sendiri pergi ketuk pintu. Saya ketuk pintu lama nak buka. Buka-buka, kasut semua duduk dalam. Dia kata ni ustaz, saya punya keluar perempuan tu tak bertudung apa semua. Laki duduk dalam. Laki takut kan. Orang patut laki duduk kan. Laki pula jadi takut kan, tuan-tuan. Tanya kenapa? Nak tumpang tandas. Tumpang tandas apa, selipar duduk dalam. Tuan-tuan. Kalau nak tumpang tandas, selipar duduk luar kasut duduk luar Lepas tu pintu buka ni tutup habis rapat semua. Buka pintu lama nak buka, tuan-tuan. Akhirnya kita suruh balik balik saya kata. Lepas tu tak lama ayah dia jumpa dengan saya tak puas hati pula dengan saya. Dia ingat kita ni mencari aib dan sebagainya. Kita terang gitu Kadang ada juga yang sombong-sombong ni. Anak buat salah, dia nak backup juga. Saya kata kalau dah rapat sangat, saya kata kahwin kan, ustaz tak perlu ajar saya. Ini betul lah, saya sendiri berhadapan orang macam ni. Saya tahu anak saya nak kahwinkan bila. Kita bagi cadangan. Kita bukan nak suruh kahwin waktu tu, tapi saya kata cepatkan kahwin. Kalau dah macam tu keadaannya, kita pula yang kena, tuan-tuan. Ikutlah, kita dah menyampaikan, tuan-tuan. Itu ujian untuk kita. Nak ceritanya, amal makruf ni wajib kita kena sampaikan. Orang nak marah ke, orang nak kata, sabar Nabi kita, tuan-tuan. Nabi dimarah juga. Dalam keadaan Nabi menyampaikan kebenaran, sabar. Yang penting kita dah berjumpa, dah bercakap, dah menegur, maknanya tanggungjawab kita di hadapan Allah selesai. Gitu tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, bila kita nak cegah kemungkaran ni, kita takut tau sebenarnya. Kita rasa tak berani. Syaitan tu, kita kena pergi juga. Syaitan tak sah kan. Kita pula yang rasa takut, sebenarnya dia orang dalam rumah tu yang takut. Tapi syaitan buat kita rasa tak berani. Sebab kita nak buat perkara besar ni, tuan-tuan ya. Pahala besar. Mencegah kemungkaran ni pahala besar. Mencegah kemungkaran ni di antara sedekah di sisi Allah. Kita takut ni syaitan, kena lawan juga. Pergi juga. Jom pergi. Kadang kita nak biar maksiat berlaku dalam rumah tu, mujur kita datang ketuk pintu pukul 8.30 pagi tu, tak tahu. Kalau tidak, sampai tengah hari mungkin baru keluar. Mak ayah dia kerja rela duk jaga malam-malam, tak balik-balik gitu. Mak ayah dia tak sedar kot mungkin gitu. Jadi tuan-tuan, amal makruf nahi munkar ni wajib. Tuan-tuan ingat, kalau kita tak tegur, maksiat berlaku dekat jiran sebelah ni, kita dapat saham. Dahlah dosa kita sendiri pun banyak. Dosa orang sebelah ni, dia katalah berzina ke, esok keluar nak luar nikah, kita lah yang tanggung. Tanggungan kita. Siapa suruh kita biarkan? Kenapa kita tak cegah awal-awal? Sehingga dah sampai lahir anak luar nikah kerana kita tak bantras ni. Salah kita tak, tuan-tuan? Salah kita. Esok tanggunglah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu dipanggil subhat. Bersubhat tu, senyap tu kan. Tak tegur, tak cerita. Tu menanggung dosa. Jadi kena cakap. Ayat Qurannya dalilnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, hendaklah ada di kalangan kamu menjadi umat-umat yang sentiasa mengajak orang ke kebaikan. Nakkan Allah kata wajib kena ada di kalangan umat Nabi ni orang-orang yang sentiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kena ada, ya. Jadi kita kena cegah kita.
Dan seterusnya, dan itu perkara-perkara yang baik tuan-tuan ya, yang kita wajib kena lakukan, pahalanya besar tuan-tuan kita, dan bagi nasihat dan sebagainya. Maka padanya pahala yang besar-besar. Betul lah, besar tuan-tuan ya. Tuan-tuan kata apa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, aku tak risau tentang maksiat yang berlaku di atas dunia ni, kata Sayyidina Ali. Tapi aku takut bila ulama-ulama mula menutup mulut mereka daripada mencegah maksiat. Maksiat akan terus berlaku. Tapi kata Sayyidina Ali, aku takut umat Islam suatu hari mereka tutup. Dan tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila sampai satu zaman umat Islam sudah lagi tidak mencegah kemungkaran, membiarkan apa yang berlaku, tak ada perjuangan untuk mencegah kemungkaran, tuan-tuan nak mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kuliah-kuliah pun ustaz-ustaz duduk senyap belaka, tak wani nak tegur. Kita sendiri pun, orang-orang surau pun, biar maksiat berlaku di sekeliling kita, tengok apa berlaku, senyap belaka. Nabi kata, tunggulah bala besar daripada Allah. Tunggu tuan-tuan ya. Kehancuran itu akan berlaku bila ada maksiat, tidak ada lagi orang yang mencegah, tuan-tuan ya. Hari ni tak payah tengok jauh-jauh tuan-tuan. Tengok diri kita sendiri dengan anak bini kita macam mana. Tuan-tuan, anak kita tak semayang, kita tak cegah, kan? Mana kita dan keluarga kita sendiri pun kita biar anak bini kita buat maksiat kepada Allah. Apatah lagi kita nak tegur orang luar. Kan anak bini kita, kadang-kadang dengan pakaiannya, dengan make upnya, dengan handphonenya dan sebagainya, kan? Anak kita sendiri. Itu yang berlaku macam-macam tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, sekarang ni teruk sangat dah Allah, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kalau tak jumpa ni, tuan-tuan tak rasa teruk. Saya baru ni buka Facebook, tuan-tuan nak, ada video rakaman ni sekarang ni macam mana saya pun tak tahu lah tuan-tuan ya. Tak tahu nak usaha macam mana. Tuan-tuan pernah dengar application Bigo yang video live tu? Bigo. Tak pernah dengar? Mana kita ni kena tahu juga tuan-tuan ya. Biar kita tahu kita Malaysia ni keadaan kita macam mana tuan-tuan nak. Ada satu app ni, kita ada Facebook, ada Instagram, ada nama satu lagi Bigo. Bigo ni ramai orang sertai dan dia boleh bawa banyak duit tu tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana dia pun mendapat menjana duit dengan Bigo tu. Tapi dia kalau nak banyak duit, dia kena buat video yang orang kata yang ramai boleh tarik lah. Allah teruk tuan-tuan video tu. Budak-budak Melayu kita lah, terbuka dada. Teruk lah tuan-tuan, saya tengok dalam Facebook ni. Baru-baru ni dia orang masuk dalam YouTube jadi viral tuan-tuan ya. Memang teruk lah, tak sanggup nak cerita dengan tuan-tuan ya. Maknanya benda ni kita kena perjuang, kena haramkan dalam Malaysia ni. Malaysia kena haramkan aplikasi Bigo. Kena ada satu NGO usahakan untuk haramkan perkara ni. Kalau tidak tuan-tuan, habislah negara kita ni. Dia benda kalau ada, remaja jadi mencari. Kalau benda tu tak ada, tak ada. Tapi bila benda tu ada, peluang untuk remaja terjebak tu banyak. Dan dia bawa duit. Dia boleh bawa duit kepada aplikasi tu, tuan-tuan nak. Tapi kalau sekadar kita cerita biasa gini, tak ada orang nak ikut. Tapi kalau perempuan-perempuan seksi tu ramai tuan-tuan ya. TikTok ni dia ada muzik-muzik dia sendiri, kan? Dia ada joget-joget dia tu. Yang terbaru ni saya tengok dia punya muzik itu, dia punya tarian tu dah melampau sangat dah. Tarian menunjuk buah dada. Tuan-tuan nak, dia buah dada tu dia letak panggil apa? Slot tip tu, dia joget dia tunjuk buah dada. Buah dada betul tunjuk. TikTok ni kan. Teruk saya kata, Allah. Malaysia ni teruk sangat-sangat dah. Supaya kita tahu perkara ni tuan-tuan, bukan maknanya kita nak buat maksiat tak. Kita nak tahu realiti kita sekarang ni adakah biasa. Kita duduk masjid kita rasa biasa, tapi rupanya di luar sana maksiat ni tuan-tuan, kalau dah macam tu, macam mana rahmat Allah nak ada kat kita sekarang ni tuan-tuan nak? Macam mana lah? Kita beramal ibadah, tapi kalau dulu maksiat kita kata sekadar buka rambut, bukanlah okey tu pun maksiat. Ni kalau dah sampai buah dada pun tu keluar, bukannya satu orang sampai tak ada macam kita tuan-tuan nak kata teruknya hari ni. Jadi tuan-tuan, inilah tugas kita, amal ma'ruf nahi munkar. Kita kena usaha macam mana cara nak usaha tu tuan-tuan ya. Allahu akbar. Paling tidak pun tuan-tuan, kita ni macam mana? Benci dan doa. Ya Allah, habiskanlah Bigo ni, TikTok ni, habis hancur. Tuan-tuan doa mai hajat ni ya. Tuan-tuan ya. Mai hajat, tolong minta kepada Allah, ya Allah, aku ni sebagai hamba yang tak ada daya upaya ni, ya Allah, Engkau hapuskan Bigo dan TikTok dekat Malaysia ni, supaya diharamkan aplikasi ni. Biro multimedia ni, dia orang boleh buat perkara tu, tak susah tuan-tuan. Multimedia bahagian Malaysia ni, dia boleh habiskan perkara tu, tak ada masalah. Dia nak tutup boleh benda tu jadi itu kena ada usaha pihak-pihak yang faham kepada agama ni, nak kena tutup benda-benda gitu tuan-tuan ya. Sekarang ni semua jalan cari duit dengan jalan benda gitu tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, maka padanya pahala yang besar-besar ni kena ada tuan-tuan ya. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Maknanya kalau buat taat, pahala baik besar banyaklah, syukur dengan nikmat lidah. Kalau buat maksiat pula,
tak tanggung, esok nak menanggung siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dahsyat. Pahala kita habis semua pindah kalau lidah cakap benda yang bukan-bukan kita tuan. Tuan-tuan ni, kita lidah ni hidupkan, gunakan banyak zikir kepada Allah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan zikir dalam hati tak berjalan, tuan-tuan sebut kuat-kuat. Saya suka gitu tuan-tuan ya. Kalau saya atas motor, saya dalam perjalanan datang sini, kadang-kadang saya nak sebut dengan hati tak jalan. Saya dalam helmet saya itulah. Allah, Allah, seronok. Seronok. Kita sambil layan Allah, Allah tu sampai dah. Dan jadi ada lidah ni kita sampai lidah kita ni Allah berkatlah. Gitu. Kita azan sekejap sambung balik ya. Habiskan ni sikit lagi. Ni sambung sikit lagi nah. Ada satu lagi perkara. Taat maksiat dah cerita, nanti lidah yang buat perkara harus tu pula. Satu lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatul qaim ala sayyidina Muhammadin Orang Melayu kita ni tak nak kalau dengar bunyi anjing menyalak kata nampak hantu. Tak nak. Wallah alam betul ke tidak tuan-tuan ya. Mungkin betul juga. Jadi kalau kita duk dengar malam-malam ke 12 malam dan sebagainya, baca ayat kursi, mungkin juga tuan-tuan kita dia dalam hadis Nabi dia sebut tentang jin ni dia memang menyerupai dengan setengah-setengah binatang. Kadang-kadang dia jadi ular hitam. Ini memang ada hadis, ada seorang sahabat yang bila dia bunuh tu ular tu dia mati. Dia keletik dia mati. Sebab dia terbunuh dengan seekor jin. Sebab tu Nabi pesan bila kita jumpa binatang-binatang berbisa ni kena tanya dulu. Betul ya? Khasnya warna hitam lah, anjing hitam. Malam-malam tiba-tiba. Kadang-kadang jelmaan jin tentang kita. Jadi perkara tu tidak ada dalam Islam. Memang ada dalam Islam perkara tersebut. Bahkan pengalaman saya sendiri tu memang ada. Saya teringat satu hari dulu, lama dah tuan-tuan ni, sebelum rumah saya terbakar, rumah lama lah sebelum terbakar. Ada seekor lipan masuk dalam pukul 2 pagi gitu. Saya balik daripada asrama sembang dengan adik-adik tak tidur, lipan masuk. Nak bunuh tu terlintas tanya. Dia kata lipan kalau kamu jin, patah belakang balik dan keluar. Kita cakap dia pusing. Keluar, buka pintu hilang. Cari tak jumpa. Kadang-kadang lipan, ular, benda-benda berbisa ni kita kena jaga tuan-tuan ya. Dan satu lagi, kalau kita nampak benda-benda berbisa ni, kita masa tanya tu naik dah bulu roma kita. Tuan-tuan ni, saya banyak kali yang tu, yang lipan-lipan kecil warna hitam ni banyak kali gitu. Kadang-kadang saya jumpa dalam bilik air rumah saya tu, saya nak bunuh kan, tapi kita tanya, wahai lipan, kalau kamu ni jin cakap gitu, berat naik bulu roma, tu betul lah tu, memang dia ke tu, itu susah bunuh lah, tuan-tuan gitu nah. Jadi kalau dia tak bergerak, dia duduk diam, tuan-tuan, kalau kamu jin kafir, maknanya kamu pergi, jangan duduk sini kan. Kalau tidak aku bunuh, dia diam lah, bunuh tak apa, dia diam. Tapi kalau dia pusing, tak usah bunuh lah. Mungkin jenis Islam dan sebagainya. Wallahu alam kenapa mereka menjelma tu kita tak tahulah. Apa tujuan-tujuannya. Tapi benda tu memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada nah. Jadi kita kena beramal lah perkara tersebut nah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu tempat-tempat dekat jalan raya, tulis kawasan Kemalangan, awas kawasan Kemalangan. Tuan-tuan lalu tempat tu kena banyak baca. Tempat tu berulang-ulang tu ada benda yang sama, mungkin ada yang menumpang kat situ. Saya kalau kat Gopeng Perak tu, tuan-tuan tak, satu tempat ni memang accident situ tak pernah tak mati. Accident tu semua mati. Kalau tak mati pun ICU lah. Tuan-tuan nak, saya punya mak saudara saya seorang sampai gugur. Dia tengah bawa van tu, tercampak motor orang accident tercampak kena kat cermin, pang, gugur dia tuan-tuan. Tengok mayat tercampak dekat kereta dia, mujur tak ada apa-apa, mayat tu jatuh atas kereta dia, gugur terus dalam keadaan ketakutan tuan-tuan ya. Ada orang selalu lalu kadang-kadang nampak lembu lah, nampak apa lah, tu benda tu memang ada kat situ. Tuan-tuan balik kampung malam-malam ni sebagainya, jumpa tempat-tempat gitu kena baca auzubillahi minasyaitanirrajim nah, supaya Allah lindung kita daripada gangguan-gangguan sihir jin ni. Sebab jin ni dia duk sihir mata kita nampak jalan tu macam sengit, padahal lurus tu pun lurus. Saya ingat tengok masuk sungai, masuk gaung dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita kalau kita baca Quran, kita sebelum tolak ni baca doa dan sebagainya, insya-Allah tak ada apa-apalah kita tuan-tuan ya. Sekadar maklumat lah untuk kita. Maknanya benda ni memang ada. Kita tak boleh kata tak percaya, kita buat tak tahu. Tak, benda tu memang ada. Accident ni datang daripada golongan-golongan tu memang ada. Yang mengusik tu memang ada. Jahat tu memang ada. Esok jana Ustaz akhirat kena balas, Esok mengusik kita mengilang-ilai tu, esok masuk neraka engkau menilai mengacau orang esok kena azab esok di akhirat kelak Dan kata Nabi SAW, wahal yakubun nas ala wujuhim aw manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim nah.
Kata Nabi, dan tiadalah menyembamkan akan manusia atas muka mereka itu. Allah, ni berat ni tuan-tuan, berat ni lah. Atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Begini, akhirat esok tuan-tuan, bila Allah tengok amal ibadah kita di tempat mizan, ditimbang tuan-tuan ni, bila ada dosa-dosa lidah kita yang jahat-jahat ni, habis saja ditimbang, orang ni terus ditembamkan wajahnya ke atas padang mahsyar ni. Tuan-tuan ya, tengah habis tu pang jatuh, dan muka dia tu ni dia tepek atas padang mahsyar yang panas itu, yang berwarna merah, dan ditarik oleh malaikat, terserik muka, sakit dah tuan-tuan. Bayangkan muka kita ni kalau serik atas jalan tar, so macam mana? Ni esok orang yang cakap jahat, banyak cakap yang bukan-bukan, hidung muka mereka ni disembamkan. Kata Nabi, esok di akhirat kelak tiadalah manusia disembamkan muka dan hidungnya ke atas padang mahsyar, melainkan kerana lidah-lidah mereka ni berat dosa lidah ni tuan-tuan ya. Sebab lidah jaga baik-baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Muaz. Nah, habis tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita ni mungkin tak cakap, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang isteri kita bimbing daripada kecil-kecil nah. Tiba ada kalau anak-anak kita suka mengadu, ayah cikgu kat sekolah gini cerita kan, ajar dia kecil nah. Ataupun budak-budak sekolah menengah ke, kadang-kadang dia cerita hal-hal aib-aib sekolah dan sebagainya kan, cerita hal cikgu ajar dia kan. Tujuan dia cerita untuk apa? Kalau saja dia sembang-sembang, kita kena ajar dia. Kalau kita tak ajar dia, takut dia membesar suka cerita hal orang. Ada budak jenis gitu, popek-popek, mulut suka cerita tuan-tuan ya. Dan kadang-kadang budak-budak yang tak matang ni cerita ayah dia pun cerita kat sekolah. Tuan-tuan tak tahu. Saya ni jaga murid, saya tahulah. Kadang-kadang yang satu ni bila dia kata bab solat ni, dia kata ustaz tak pernah nampak apa ayah solat. Dia bukan tahu, dia cerita habis hal ayah dia, hal mak ayah dia kat rumah. Jadi kita kadang-kadang kita tak mengatur orang, tapi kita kena didik anak-anak kita nah, isteri-isteri kita. Kadang-kadang mereka suka cerita ni, kita maknanya bagi tahu kalau tak ada faedah nak cerita, tak payah cerita, abang pun tak nak dengar kata nah. Gitulah tuan-tuan ya. Cerita hal-hal di pejabat, biar selesai kat pejabat nah. Gitu. Kalau nak cerita pun jangan sebut nama. Bang, apa pandangan abang orang ni gini-gini Dulu saya pun ada isteri, saya tahulah. Dulu rumah saya suka juga, tapi yalah kita ustaz ni maknanya minta pandangan, kita kata nak sebut tak apa, tapi jangan sebut nama, abang tak nak kenal nama. Ni kita bagi jalan. Tu cerita tu tak apa. Kadang-kadang mereka cerita ni orang kata nak luahkan, terbuku di hati dan sebagainya. Kena luah juga, tak ada pusing pula kan. Balik rumah stres gitu kan. Cerita tapi jangan sebut nama supaya hati kita selamat daripada tahu aib-aib orang dan jadi dosa mengumpat dan sebagainya kita tuan tipulan-tipulan ni macam mana gini gitu tuan-tuan ya. Supaya na'udzubillah takut esok tersembam di akhirat kelak, na'udzubillah Baik, dan seterusnya, dan jika ada perkataan itu yang harus, ni yang terakhir taat, alhamdulillah. Maksiat, tuan-tuan istighfar, minta ampun kepada Allah minta ampun dengan orang yang kita buat. Kalau harus, yang harus yang tak ada faedah, tu yang ada faedah tu tuan-tuan, pahala tak ada, apa buat ada, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat. Penat malaikat malaikat kiraman katibin duk nulis tuan-tuan ya, dengan barang yang tiada kebajikan. Kiraman katibin dia ayat Quran dia, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Quran, tidaklah kita melafazkan satu perkataan pun illa melainkan malaikat raqib atid duk catat. Tuan-tuan ya, tak kiralah apa yang kita cakap tuan-tuan ya. Ma yalfidhu min qaulin, makna kata satu perkataan pun tercatat. Balik rumah sembang apa, yang makan gini-gini, yang buat abang kopi malaikat catat tu. Tak ada satu perkataan pun yang malaikat tak catat. Dan esok semua perbuatan kita ni sebesar darah pun akan dibentang di hadapan Allah. Harus ke yang tak ada pahala ke yang ada pahala, semua. Mata kita ni tengok atas, tengok lampu, tengok apa, tengok benda-benda hal, semua akan ditunjuk esok. Ada pahala tak ada pahala. Bukan maknanya esok di hadapan Allah ni ada sebahagian yang tak dicatat. Tak, semua dicatat. Naik motor, celah kereta sana, celah kereta sini, semua itu akan ditayang oleh Allah. Benda tu baik tak baik, buruk dan sebagainya, semua akan ditayang semua. Harus ke apa saja, semua akan ditayang di hadapan Allah dengan barang yang tidak kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah. Esok tuan-tuan, ini adalah hadis Nabi tuan-tuan ya. Nabi SAW menyatakan esok di akhirat kalau kita banyak cakap benda-benda yang sia-sia, sampai esok Allah tunjuk sia-sia kita, masa tu kita menangis, menyesal, Allah kenapa sia-sia, banyak tak ada kebaikan atas kita gitu tuan-tuan ya.
Perkataan yang sia-sia kirim kepada Allah, perkataan yang sia-sia membaca ni di hadapan Allah, baca satu-satu. Ni sembah hal kereta sporing kan, tukar apa game kan semua kan. Cerita depan Allah, malaikat baca kita dengar. Ni benda aku cakap kat dunia itu. Duk malu situ kan. Pada hari kiamat, pada ketika huru-hara yang sangat besar. Dah huru-hara hebat, kita berdiri lama pula, duk malaikat duk cerita dan. Kalau cerita pahala tak apa, pahala kita pun seronok duk tengok ni habis sia-sia gitu Yang sangat besar lagi pada ketika lapar dan dahaga yang bertelanjang, dalam keadaan yang sangat huru-hara di akhirat. Begitulah keadaannya tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, makna kata tuan-tuan kita dekat dunia ni, kita sentiasa menjaga perkara-perkara yang lara, yang sia-sia ni, supaya di akhirat kelak kita tidak menyesallah dengan apa yang kita buat ni tuan-tuan ni. Bahkan sebenarnya tuan-tuan, bila kita ni semakin dekat kepada Allah, semakin hati kita bersih, kita perkara-perkara yang sia-sia ni bukan sekadar kita nak buat kita tawa nanti. Kita rasa tak ada rasa nak sembang Allah akan buat hati kita rasa macam tu. Tak ada perasaan dah nak cakap-cakap benda-benda yang kita rasa tak ada faedah ni. Kita kalau sembang orang pun mesti bawa kepada akhirat. Dia akan jadi begitu secara automatiknya tuan-tuan kita. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni. Nanti kita akan sambung pada pasal yang keempat. Tuan-tuan ya. Pasal yang keempat ni jangan sebut pasal. Tuan-tuan boleh sebut hijab yang keempat. Saya suka guna perkataan hijab. Nanti kuliah akan datang kita akan masuk hijab yang keempat. Perjalanan kita kepada Allah ni hijab apa? Hijab perut. Tuan-tuan, perut ni pun jadi penghalang juga perjalanan kita kepada Allah. Nanti kita belajar kita tahulah. Kita baca nanti baru kita tahu rupa-rupanya makan lebih ni pun jadi hijab juga nak dapat jadi kekasih Allah. Nanti kita akan baca. Kita akan tengok Sayyidina Abu Bakar makan macam mana, Sayyidina Umar makan macam mana, orang beriman makan macam mana, orang yang ikut nafsu makan macam mana. Bila kita baca nanti memang kena atas kita, atas kepala kita, memang kita makan jenis ikut nafsu nak kata apa Jadi kita belajar nanti kita akan tahu tuan-tuan ya. Rupa-rupanya bab makan minum pun boleh jatuh haram juga, boleh jatuh dosa. Walaupun nasi tu halal tapi suapan tu dosa. Ni payah tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan yang saya plankan kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah hidupkan kehidupan kita dalam kebaikan yang banyak di sisi Allah. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beruntung di sisi Allah, dalam keadaan kita menjadikan dunia ini benar-benar sebagai jambatan untuk kita mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Lawan hawa nafsu tuan-tuan kalau tidak kita akan rugi. Jadi sentiasa mujahadah untuk hidupkan diri kita ni dengan sentiasa berbanyakkan kebaikan. Kena mujahadah tuan-tuan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.